Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah. Okey, salam hari Arafah kita pada hari ini, 9 Zulhijjah. Okey, 9 Zulhijjah. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Kita disunatkan berpuasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Dan juga kita pada hari ini kita akan membicarakan lagi, okey, siri yang ketiga, ulasan buku daripada saya Abi Sarwan bin Rus. Buku yang ketiga yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah Teknologi Kesultanan Melaka, membongkar keagungannya berdasarkan catatan Portugis. Apa teknologi yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Buku ini memang bagus untuk kita baca. Jangan ingat kerajaan Melayu Melaka pada suatu ketika dahulu tu kerajaan kuno. Tak ada apa-apa teknologi, tak ada apa-apa benda yang kita boleh banggakan. Jadi yang sebenarnya banyak perkara-perkara ataupun banyak teknologi yang telah wujud di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ni memiliki pelabuhan yang terkaya di dunia. Pelabuhan Interport. Pedagang ramai yang singgah di Pelabuhan Melaka untuk melakukan transaksi perdagangan di antara mereka. Sama ada daripada Jepun ke ataupun daripada China, daripada kepulauan Nusantara, daripada India, daripada negara-negara Arab, daripada negara-negara Eropah termasuk Turki Osmaniyah. Jadi satu pelabuhan yang kaya. Pedagang-pedagang dari segenap penjuru dunia telah datang berdagang di Melaka, maka sudah tentulah selain daripada memiliki teknologi tersendiri, Kesultanan Melayu Melaka juga terdedah dengan peradaban asing seperti peradaban Islam, iaitu daripada Arab, daripada Parsi, India dan Turki Osmaniyah. Dari barat macam biasalah, daripada Portugis sendiri yang akhirnya datang ke Melaka untuk menjajah. Juga dari timur, iaitu daripada China dan Jepun. Ini menyebabkan Melaka tidak ketinggalan dari segi sains dan teknologi dari tamadun-tamadun luar yang sezaman dengannya. Okay? Jadi bila berlakunya perdagangan di Melaka, di Pelabuhan Melaka, sudah tentu adanya pertukaran teknologi di antara pedagang-pedagang daripada luar Melaka dengan kerajaan Melaka sendiri. Malangnya sebahagian daripada masyarakat hari ini menyangka bahawa Kesultanan Melaka hanyalah sebuah kerajaan kuno yang jauh ketinggalan dalam kemajuan teknologi. Kebanyakan kita anggap macam itulah. Sampai ada mengatakan apabila Portugis datang Melaka, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka hanya berperang dengan Portugis dengan menggunakan tombak dan keris sahaja. Itu satu telahan yang silap. Padahal kerajaan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu memiliki meriam. Ada meriam yang disumbangkan oleh kerajaan Turki Osmaniyah. Kerajaan Turki Osmaniyah menyumbangkan meriam. Juga di Melaka juga ada yang istinggar, iaitu senapang. Antara teknologi yang ada pada ketika itu. Maknanya tentera Melayu Melaka pada ketika itu telah ada senjata api. Telah memiliki senjata api untuk berperang. Okay. Malah lebih malang ada yang beranggapan bahawa kewujudan Kesultanan Melayu Melaka hanyalah mitos semata-mata. Sedangkan hakikat sebenarnya kerajaan ataupun Kesultanan Melayu Melaka ni adalah kesultanan yang betul-betul wujud. Yang betul merupakan sebuah empayar
Empayar yang meliputi sepanjang Selat Melaka. Sebab tu dinamakan Selat Melaka. Sebab itu adalah kawasan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka. Ini disebabkan semua kesan peninggalan Kesultanan Melayu Melaka telah dimusnahkan oleh Portugis. Kita beranggapan sebegitu rupa sebabnya Portugis telah menghapuskan segala benda, bentuk peninggalan teknologi yang ada, yang wujud di dalam Kesultanan Melayu Melaka ketika Portugis menawan Melaka pada 1511. Jadi benda tu dihapuskan. Begitu juga dengan kubur-kubur Sultan-Sultan Melaka yang berada di Bukit Melaka. Sekarang ni dipanggilnya Bukit Sempol. Jadi kubur-kubur Sultan Melaka pada ketika itu, pada ketika Portugis menyerang, jadi kubur tu dibongkar. Batu-batu nisannya dijadikan tembok kota Formosa. Jadi bila benda tu telah dimusnahkan, kita tak dapat untuk mengesan tentang apa-apa yang peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan daripada Kesultanan yang agung ini. Namun kebenaran sememangnya tidak dapat disembunyikan. Walau macam mana pun kita cuba sembunyikan, kita tak akan dapat sembunyikan. Dia akan timbul juga. Dia akan timbul juga. Berdasarkan catatan sejarawan Portugis sendiri, Kesultanan Melayu Melaka memiliki peradaban dan teknologi yang boleh dibanggakan. Oleh itu, buku ini menyajikan tentang teknologi dan peradaban yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan catatan daripada pihak Portugis sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan boleh dapatkan buku ini, boleh menelaah buku ini, dapatkan maklumat yang begitu penting untuk kita jadikan sebagai panduan, sebagai sebagai pengetahuan yang berguna tentang bangsa kita sendiri, bangsa Melayu sendiri. Jangan ingat bangsa kita ni bangsa yang kuno, bangsa yang kolot. Tapi sedangkan pada suatu ketika dahulu kita merupakan satu bangsa yang memiliki empayar, yang mempunyai tamadun yang tersendiri. Jadi itu saja untuk kali ini, siri yang ketiga kita dalam ulasan buku yang disampaikan oleh saya, daripada saya. Jadi kita insya-Allah kita akan jumpa pada siri yang keempat dengan buku yang lain pula. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi